Tunggu dulu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, hai, Assalamualaikum. Saya Nur Akmal Syarina dari Farmasi Duyung Gemencih. Hari ini kita bersama dengan Saya Muhammad Arif Aizat bin Afendi. Okey. kepakaran kami adalah membantu pesakit kencing manis dalam mengawal kadar gula, membantu yang mempunyai masalah saraf, masalah kaki kebas-kebas, kaki semut-semut agar sihat dan tersenyum gembira. Okey. Hai, selamat petang. Hai, selamat petang. Okey. Saya dah lama dah tak live. Okey, so hari ni kita join Cik Akmal dalam live kita pada hari pada ini. petang ini kita nak share mengenai tips kekal fokus dalam bisnes. So petang ni kita cerita pasal bisnes. Pasal bisnes. Pasal bisnes hari ni. So siapa kat luar sana yang ada bisnes boleh komen lah kat sini, okey? Siapa kat sana ada bisnes, contohnya bisnes makanan Ataupun kalau bisnes farmasi ke boleh komen. Boleh kata komen. lah apa saja bisnes anda. Contohnya ada bisnes tebu ke, bisnes jual goreng pisang, bisnes apa lagi? Itu pun dikira bisnes juga. cakap Apa-apa je. bisnes pun. Dropship, agent pun tu adalah bisnes juga. Boleh komen kat kita kat bawah. Okey. So sebelum tu kita nak ingatkan mengenai cabutan bertuah, iaitu kepada yang belum lagi menyertai cabutan bertuah, boleh datang ke farmasi kami di outlet yang berdekatan, sama ada Duyung, Serkam ataupun di Gemencih. Untuk membuat pembelian RM50 dan ke atas, dah boleh berpeluang menyertai cabutan bertuah farmasi Duyung. Kita menang apa kalau cabutan bertuah tu? Okey, hadiah utama dia seperti sebelum ni saya dah bagi tahu. Hadiah utama adalah motosikal Modena. Dah ada dah kita display dekat HQ. Kalau nak tengok motosikal tu boleh tengok dekat HQ. Boleh intai-intai dekat Facebook Facebook kami. pun boleh ada juga. Pun kita dah share dah gambar-gambar hadiah yang bakal diterima oleh pemenang cabutan bertuah. Semalam baru sampai di Gemencih. Di Gemencih kita dah sampai Mesen Basuh. Mesen Basuh, ya. Mesen Basuh media 75 kg punya. kg ke liter? Kg kot. Kg. Dah sampai dah. So kalau anda siapa nak tengok hadiah boleh tengok. Di Gemencih dah sampai, di HQ pun dah sampai juga. So boleh kepada yang belum lagi join, boleh datang ke outlet yang berdekatan. Dan yang dah join, kami mengucapkan terima kasih dan boleh tunggu, stay tune 3 hari bulan 8. 3 hari bulan 8 pada pukul 4 petang sampai 7 petang kita akan live untuk mengumumkan siapa pemenang cabutan bertuah. Betul. Masa live tu je kita umum. Kita akan bagi tahu macam mana. Kita akan bagi tahu proses dia macam mana. Kita akan alert dan stay tune 3 hari bulan 8 3 bulan 8. Okey. So kita teruskan topik kita pada petang ini, iaitu tips kekal fokus dalam bisnes. So ada 4 tips yang kita akan sharekan lah kepada anda semua. Dan terima kasih kepada yang menonton live video ini. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga ianya memberi manfaat lah kepada sesiapa yang melihat, menonton. Dan boleh tekan like dan share button untuk sharekan ke grup sebelah ataupun di timeline Facebook untuk memberikan manfaat kita pada bersama, insyaAllah. Kalau dengar suara, bagi tahu dengar sebab kadang-kadang kita mengalami masalah teknikal lah. So kita perlukan feedback. So boleh komen di ruang komen sama ada jelas ke tak jelas suara kami. Jelas ke tak jelas. Kalau muka hitam tu memang itu rezeki lah. Okey. Okey. So yang pertama, apa tips pertama? Tips pertama iaitu belajar daripada kesilapan. Okey. Kita manusia biasa memang tak terlepas lah dari melakukan kesilapan ni. So lakukan kesilapan tu normal, tapi yang kita ambil pengajaran dari kesilapan tu tak semua orang boleh buat. Betul. Ada orang, sebab kita bina bisnes kita ada matlamat untuk kita berjaya. Tapi kalau once kita dah lakukan kesilapan, kita bangkit dengan semangat baru untuk betulkan balik kesilapan tu. Kalau kita teruskan jatuh, drop down, so bisnes kita tak akan ke mana. So belajar daripada kesilapan. Betul. Percaya atau tidak, sales boleh bergantung kepada mood seseorang. Betul. So kalau seseorang tu contoh bos, CEO ke siapa, dia buat silap atau ada salah buat decision ke, decision making yang tak betul, so dia punya
Lepas tu decision making tu membuatkan company dia jatuh ke, atau effect dia punya company dan dia jadi down. Okay, sale dia pun akan down. Ikut mood dia orang tu. So kalau dah lakukan kesilapan tu, tak apa, ambil pengajaran dan cepat-cepat naik balik. Naik balik. Okay, lepas ni aku dah buat salah. Kadang-kadang daripada pengajaran tu boleh bagi kita idea untuk jadi lebih baik, lebih bagus. Kita belajar dari kesilapan tu. Okay, saya share kesilapan saya sikit lah. Boleh. Okay, saya share sikit kesilapan saya sikit berkaitan bisnes. Okay, saya masuk dunia bisnes ni pada tahun lepas. Okay, pada bulan 5. Daripada bulan 5 saya join Farmasi Rio. Sebelum tu saya government. Dekat klinik kesihatan Air Kuning. Okay, kalau siapa daripada KK Air Kuning boleh say hi. Okay. So KK Air Kuning, lepas tu saya masuk Farmasi Duyung Sdn Bhd. So daripada government pergi masuk bisnes. Government lain dia punya cara kerja dia. Masuk bisnes lain lah. Lain sebab bisnes dia bergantung pada diri kita. Betul. Kita stand dekat kaki kita sendiri. Management semua kat kita. So macam mana nak urus bisnes sendiri. So masa tu masuk bisnes dengan kosong. Tak ada ilmu, tak ada apa, tak tahu macam mana nak buat. Macam tu lah. So tu kesilapan yang saya buat lah. Buat sesuatu tanpa ilmu. Tu kesilapan saya lah. Buat je. Okay, apa nak buat? Apa nak buat? Promosi apa lagi nak buat? Okay, buat. Lepas tu tak tahu jadi ke tidak. Lepas tu customer ramai ke tak. Masa tu tak tahu pun bilangan customer per day. Lepas tu berapa target per year, account macam mana, semua tak tahu. Tak masa terurus tu. lah maksudnya tak terurus, kan. Tak tahu apa-apa. Sekarang alhamdulillah lah, lepas perbaiki macam tu. Kita belajar dari kesilapan. Kita ambil pengajaran dari kesilapan tu. Jangan terus down. Jangan terus down. Nanti sampai bila-bila bisnes kita macam tu je. Sampai bila bisnes kita nak ditakut yang sama je kan. Betul. So jadikan kesilapan tu batu loncatan untuk kita berjaya. Macam tu. Betul. Anjakan paradigma. Gitu. Okay. Yang kedua, tips yang kedua yang kita nak sharekan adalah kembangkan skill kita. Kembangkan skill sendiri. Kembangkan skill kita. Macam contoh, kita pergi hadiri seminar dan kelas-kelas ilmu yang ilmu bisnes lah, ataupun kita boleh rujuk kepada mentor kita ataupun cikgu bisnes lah untuk dapatkan ilmu. Untuk dapatkan ilmu, mengembangkan skill kita. Macam tu. Macam contoh, kita nak promote bisnes kita, kita kena hebat dalam copywriting. Ini contoh bisnes online lah. Kita selalu nak promote dekat media sosial kan. Macam mana kita nak promote supaya orang tertarik dengan apa yang kita jual. So copywriting kita kena the bomb. Kena mantap lah. Kena mantap. Kalau kita tulis contohnya skill ni sebenarnya kita kena belajar lah. Dia boleh belajar sendiri tapi agak lambat. Kalau belajar sendiri, okay, contoh macam kita main badminton. Macam mana kita nak jadi pada main badminton dekat kampung dengan main badminton wakil kebangsaan, wakil negara. Kalau kat kampung boleh main sendiri. Pukul main-main dengan kawan. Tapi kalau nak sampai tahap kebangsaan perlukan jurulatih. Perlukan ada orang lain ajar. Itulah maksudnya. Kita kena kembangkan skill kita. Cara mana nak kembangkan skill? Tanya orang lah. Cari cikgu. Cari mentor. Siapa yang boleh anda refer. So kat sana, kat luar sana saya nak tanya business person kat luar sana. Kalau anda ada masalah, siapa yang anda tanya? Ada tak orang yang anda nak refer kalau anda ada masalah? Macam tu. Kita kena usaha untuk kembangkan skill kita ni. Sebab apa? Kalau tanpa usaha, apa-apa semua tak datang bergolek. Betul. Tuan, terima kasih Tuan Mustafa Sabri. Kami cuba memberi perkongsian yang mantap lah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. So tadi kita kena tingkatkan skill kita demi fokus untuk bisnes kita lah. Supaya kita tak teruskan tak berada di takut yang sama. Tak berada di takut yang sama. Okay, next. So tips yang ketiga adalah fokus pada satu-satu benda
satu-satu perkara dalam satu masa lah. Nah, macam jangan kita kena tetapkan pendirian kita. Betul. Supaya tak berubah arah untuk buat bisnes tu, kemudian bisnes tu, kemudian bisnes tu. So dia jadi buang masa, buang tenaga sebab kita tak fokuskan pada satu. Macam satu bisnes ni tak dapat capai apa yang kita nak dan kita nak pergi ke bisnes yang kedua. Tapi bisnes yang pertama ni dah terbengkalai macam tu je. Sentap ni kena kat saya sikit. So boleh share kan pengalaman? Okay, macam saya lah contoh. Saya masuk farmasi bulan 5. Lepas tu bulan 6, bulan 7, bulan 8 buat-buat macam-macam. Lepas tu saya rasa macam saya tak nampak arah tuju mana farmasi ni nak pergi. Ke mana dia nak pergi, mana nak bawa. Saya tak nampak, tak ada ilmu. Bodoh masa tu. Dah maaf lah. So dari situ saya fikir apa kata saya buat bisnes lain. Bisnes yang boleh jana duit. Jana duit lebih lah contoh. So saya nak buka kedai tebu masa tu. Saya nak buka kedai tebu semua. Tak tahu macam mana farmasi pergi tebu. Tak tahu macam mana dah. So kat situ saya jumpa macam saya dah survey lah. Mesen saya dah survey lah harga dia. Lepas tu kemah, lepas tu stok tebu. Lepas tu saya dah fikir dah saya nak pergi mana. Stok tebu masa tu ada dekat Serting. Kat Serting ada banyak. So betul nak buat ni. Betul nak buat lah. Nak pergi Serting berapa kali seminggu, berapa banyak, macam mana nak balut. So semualah dah tinggal siap je nak buat je. Nak buat je masa tu. Tapi lepas tu saya pergi kelas, alhamdulillah dekat kelas tu orang tu cakap, ada cikgu saya ni cakap, kau buat satu benda, kalau tak berjaya, kau buat banyak benda, kau jangan harap akan berjaya. Betul. Kemungkinan besar tak akan berjaya. Sebab apa? Kita tak fokus. Kita tak fokus. Kau buat farmasi, kau tak capai seal yang kau nak, lepas tu kau nak buka kedai tebu. Jangan harap lah. Jangan harap buang duit, buang masa. Betul Tuan Mustafa. Belajar dari kesilapan. So macam tadi fokus pada satu-satu masa. Macam dari pengalaman cik tadi, dari farmasi nak ke tebu kan. So apa kata fokus dekat farmasi, kita buat banyak-banyak usaha supaya kembangkan farmasi ni. Betul. Tu maknanya fokus pada satu perkara pada satu masa lah. Betul. So alhamdulillah saya tak jadilah. Alhamdulillah. Saya cancel lah idea tebu tu. Lepas tu saya buat fokus kepada bisnes farmasi tu. Bila kita fokus kat something ni kan, kita jadi lagi cepat buat, lagi cepat dapat capai matlamat kita tu. Betul Tuan Mustafa. Nombor 2 tambah skill, dan 3 nombor 3 kena fokus. Sebab kalau ada orang macam baru nak start jadi agent kan, dia tengok produk tu viral je, dia terus nak jual. Lepas tu kan produk tu dah macam dah merudum kan, cari produk lain yang viral yang lain pula. So dia orang tak fikir ada baik ke buruknya ke, so tak fikir. So better cari satu produk yang kita suka dan kita jual dan kembangkan satu produk tu. Betul, bukannya nak buat macam-macam bisnes lain apa semua. Macam tu. So dari farmasi jangan pergi jual pisang goreng dan jual tebu pula. Jangan. So fokus pada farmasi. Tuan Mustafa buka bisnes juga ke? Boleh share sikit? So next apa? So next adalah stay positif, iaitu tips yang keempat yang terakhir lah. Stay positif, stay strong dan never give up. Betul. Itu paling penting lah tu. Itu paling penting lah, paling kepala orang kata. Kalau kita stay positif, kita fikir yang positif je, yang positif akan datang dekat kita. Betul. Kalau kita fikir negatif, yang negatif lah akan datang dekat kita. So kita sebagai diri kita sendiri, kita kena pilih sama ada nak positif ataupun nak negatif. Betul. So ignore je orang yang bagi feedback negatif dekat kita tu. Sebab kadang-kadang bila kita dah start naik ni, ramai yang datang. Ya, betul. Ramai yang mana kita panggil biawak-biawak lah. Sama ada suara kita ataupun orang luar. Kadang-kadang suara kita ni yang jadi biawak ni. Betul. Saya panggil sebagai biawak lah. Contoh kita nak buat something ni, lepas tu nanti dalam otak kita ada cakap, tak payahlah, susah lah, tak jadi punya, kau tak payah buat, kau buat je benda yang sama. So tu bagi saya adalah biawak-biawak yang cakap dalam otak kita. Betul tu. So kadang-kadang masalah kita untuk berjaya ni bukannya orang luar, kadang-kadang diri kita sendiri kan. Pemikiran tu, mindset kadang tu. Ada juga toxic people yang tak suka dengan kita, tu ada juga. nak jatuhkan bisnes kita. Haters.
apa yang dia tak suka sangat kita tak tahulah kan. Siapa tengok kebanyakan orang yang besar, orang yang berjaya, semua kebanyakannya ada haters. Betul. Nabi Muhammad ada haters. Yang sebaik-baik umat. Yang sebaik-baik orang tu kan ada haters juga. Contoh siapa lagi? Ramai haters. Banyak siapa lagi orang berjaya. Macam-macam lah. Kebanyakan orang berjaya ni kebanyakannya ada haters. So jangan putus asa. Jangan putus asa dan jangan bersedih lah jika ada orang mengata kita ke ataupun ada orang berkata-kata pasal bisnes kita ke. Kalau ada yang bagi feedback negatif tu, kita boleh lah buat improvement kan. Betul. Cuma kalau mengata kita tu, kita ignore je orang negatif dan toxic people ni. Lepas tu jangan cepat mengalah lah. Jangan cepat mengalah. Sebab kita tengok ramai-ramai orang yang berjaya ni kebanyakannya dia tak mengalah. Okay, dia tak mengalah. Contohnya macam kita tengok Steve Jobs. Siapa kenal Steve Jobs? Akmal kenal ke tak Steve Jobs? Kenal. Baru kenal. Okay, Steve Jobs siapa? Orang yang buat iPhone. Okay, orang yang buat iPhone. So Steve Jobs, kalau siapa tahu dia pernah ditendang keluar daripada college. College ke university macam tu lah. So dia dibuang. Steve Jobs ni orang yang buat iPhone. Yang tak percaya. Tak siapa lah yang buang dia. Lepas tu dia pernah juga dia buat company iPhone ni. Okay, Apple ni, dan dia ditendang. Okay, dia dikeluarkan oleh kawan atau partner dia sendiri. Nampak tak? Macam tu. So ada kisah dia lah. So nampak kat situ. Dia daripada dia susah-susah buka company Apple tu, dia dikeluarkan. Tapi last dia masukkan balik dalam Apple. So dia kuatkan semangat untuk bina balik dia punya bisnes ni. Untuk bisnes dia, betul. Itulah jangan give up. Contohnya Alibaba. Siapa yang kenal Alibaba? Bukan Alibaba. CEO Alibaba. Allah, apa nama dia? Tadi saya cerita. Lupa pula. CEO Alibaba. Dulu dia start dari beberapa belas orang je kawan dia. Lepas tu dia naik sangat-sangat tinggi lah. Sekarang ni dia dah pencen lah. Maksudnya semua bermula dari bawah. So jangan give up. Teruskan apa yang dah buat. Macam tu. Kami pun tak give up. Orang Siduyong pun takkan give up. Okay, InsyaAllah. Okay. So bak kata Doktor Aizan Osman. Contohnya aku macam kalau seorang tak suka kita masih lagi ada. Macam dalam Malaysia ni ada 32 juta orang. Kalau seorang tak suka kita, ada 29.99999 lagi orang yang suka kita. Tak efek pun dekat kita sebenarnya. So kalau 5 orang tak suka kita, ada lagi 29 juta. Macam tu. So jangan give up. Jangan pernah give up. Kalau nak give up tu, cuba ingat kenapa aku buka bisnes ni. Siapa yang dah bertahun-tahun kerja tu, lepas tu rasa give up dengan bisnes, cuba fikir balik, kenapa aku buka bisnes ni dulu? Untuk siapa? Untuk family, untuk mak, untuk keluarga ke, untuk anak. So kenapa? Jangan putus asa. Jangan down. Boleh down tapi jangan lama. Kita nak down tu sebab kita manusia. Betul. Kalau kata kita nak terbang je, tak boleh. Kita ambil masa untuk diri kita sendiri berehat ataupun terlalu penat dengan dunia bisnes kan. Ambil masa untuk rehat sekejap je. Tapi sekejap je. Jangan lama-lama. Sebab kalau lama-lama dia akan jadi malas. Dia jadi tak semangat sudah. Macam tu. Macam saya sendiri, kita panggil me time lah. Me time, betul. Me time anda. Macam pergi bercuti ke kan, atau nak main game. Kalau saya main game. Siapa main Dota kat luar tu? Komen sikit. Kalau saya, me time saya adalah saya main Dota. Seminggu sekali saya akan main 1 atau 2 game. Itu adalah untuk diri sendiri lah. Tapi tak adalah banyak sangat. Macam tu. Okey, itu sajalah yang kami nak share pada hari ini. Okey, semoga ianya bermanfaat kepada anda. Cik Mustafa boleh teruskan nombor 4, iaitu stay positive, stay focused dan never give up. Okey? Okey, itu saja yang kita nak share pada hari ini. Kami harap dapat memberi manfaat lah pada orang kat luar sana yang tengah berbisnes ataupun baru nak mulakan bisnes kan. So
Bisnes ni best. Betul. Bisnes ni sangat best. Saya suka, saya rezeki lah saya jatuh ke dalam dunia bisnes ni, alhamdulillah. Okey. Itu sajalah dari kami pada petang ini. Semoga ianya memberi manfaat dan memberi sesuatu lah kepada anda. Jumpa esok. InsyaAllah jumpa esok. Dan jangan lupa join Telegram channel kami. Yang saya ada attachkan link di caption. Boleh tekan dan join Telegram channel Farmasi Duyung. Okay, dekat dalam tu kita bagi banyak share informasi sihat, pasal cabutan bertuah pun ada. Cabutan bertuah kita update dari semasa ke semasa dan boleh join untuk dapatkan informasi. Okay, itu sahaja pada hari ini. Terima kasih. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum. Ini